darurat tidak bermakna bahawa jawatan-jawatan kuasa parlimen tidak boleh berfungsi. Kalau dalam konteks seorang raja perlembagaan itu sendiri, baginda tidak mempunyai kepentingan politik langsung. Kita anggap bahawa baginda membuat keputusan baginda itu atas dasar tanggungjawab sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong di bawah perlembagaan. Jadi fokusnya ialah kepentingan rakyat, kebaikan rakyat, kepentingan negara dan kesejahteraan kepada semua. Jadi apabila kita lihat ruang lingkup perkara 150 itu ialah ruang lingkup apabila baginda berpuas hati bahawa satu ancaman akibat ancaman-ancaman yang kita sebut tadi, maka baginda bersetuju untuk mengisytiharkan darurat. Tapi kalau kita balik kepada seorang raja perlembagaan itu mempunyai tanggungjawab yang besar juga. Baginda mengetuai parlimen, baginda mengetuai eksekutif, baginda mempunyai kuasa untuk memberikan ampunan kepada pesalah-pesalah, baginda mempunyai kuasa untuk membubarkan parlimen, melantik Perdana Menteri dan sebagainya. Maka tugas itu besar sebenarnya. Jadi pada masa yang sama, dalam menentukan sama darurat itu perlu diproklamasikan atau tidak, apa yang perlu diseimbangkan ialah kepentingan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. So dalam konteks semak dan imbang itu sendiri, saya melihat bahawa walaupun kuasa eksekutif yang besar diberi kepada kerajaan semasa apabila darurat diisytiharkan, semak dan imbang itu juga berlaku apabila kerajaan bertanggungjawab pada Tuan Agong. Atas dasar bahawa Tuan Agong itu tidak mempunyai kepentingan politik, maka setiap tindakan kerajaan apabila membuat undang-undang darurat adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara. Jadi situlah semak dan imbang yang pertama. Kita juga perlu lihat bahawa darurat tidak bermakna bahawa jawatan-jawatan kuasa parlimen tidak boleh berfungsi. Sebenarnya boleh berfungsi, menjalankan tugas mereka, misalnya jawatan select committee untuk keuangan misalnya. Mereka mempunyai tanggungjawab besar juga untuk melihat bagaimana perbelanjaan kerajaan. Bagaimana laporan Ketua Audit Negara, bagaimana ia diselesaikan, itu semua ada tanggungjawab. Dan juga jawatan kuasa yang lain boleh bergerak untuk menyelesaikan dan menjalankan tugas mereka. Baik. Dan ketiga ialah rakyat itu sendiri menjalankan semak dan imbang terhadap kerajaan semasa. Kalau kerajaan semasa tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, telah menggunakan kekerasan misalnya dalam menjalankan kuasa mereka untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan, tidak memberi ruang kepada hak asasi manusia, kesejahteraan, keselamatan, maka mereka akan membayar harga yang tinggi apabila berlaku PRU nanti. Itu adalah semak dan imbang dari rakyat, walaupun dia tertangguh namun masih lagi dianggap sebagai semak dan imbang. Dan keempat, saya anggap bahawa sebuah kerajaan itu, seorang Perdana Menteri ini bertanggungjawab moral dan sosial kepada semua yang mereka menguasai, kepada rakyat, dan tanggungjawab itu perlu dilaksanakan dengan baik.